Topik ulang kaji berikutnya adalah daya. Jom. Kalau kita tengok dekat senarai persamaan, okey, formula daya tu ada diberi. Dia bagi dekat soalan nombor 5 ni. Senarai dalam nombor 5 ni adalah daya. F bersamaan dengan MA. F adalah daya, M adalah mass, jisim dan A adalah acceleration. So unit bagi daya adalah unit mass kg, unit bagi acceleration ms negative 2 ataupun special name-nya adalah Newton. Okay, apa yang kita perlu tahu bila melibatkan daya adalah bukan semua soalan daya perlu menggunakan F bersamaan dengan MA. So kalau bukan semua, macam mana kita nak tahu bila kita nak kena guna F sama dengan MA dan bila kita tak perlu guna. Perkara asas kalau kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan force ataupun daya, kita kena tahu dulu sama ada soalan itu melibatkan daya seimbang, a balance force, ataupun force in equilibrium, ataupun soalan itu melibatkan daya yang non-equilibrium, yang tidak seimbang. So macam mana contohnya? Okay, contohnya seperti ini. So ada dua daya, lebih daripada satu daya, 5 Newton ke kanan, 5 Newton ke kiri, 5 ke kanan, tolak 5 ke kiri. So jumlah daya ataupun net force, resultant force, daya paduan, daya bersihnya, 5 ke kanan, tolak 5 ke kiri, kita akan dapat kosong. So asas formula untuk daya adalah F sama dengan MA. Dan objek ni memang ada jisim pun, ada nilai mass, ada nilai jisim. Jadi kalau F dia kosong itu bermakna nilai pecutannya kosong. So bilakah objek tidak ada pecutan? Bila objek tidak bergerak, objek is at rest, stationary, atau dia boleh bergerak tapi dia bergerak dengan laju mala, halaju mala ataupun constant velocity. Okay. Tapi kalau kita diberi lebih daripada satu daya, ada 5 Newton ke kanan sebagai contoh di sini, 3 Newton ke kiri. So 5 ke kanan, tolak 3 ke kiri, ada baki. Kali ni kita ada 2 Newton. So bahasa mudahnya Newton kata, kalau kita dah jumlahkan semua daya ada baki, ada nilai, bermaksud objek ni akan memecut, akan ada pecutan. So daya yang besar tolak daya yang lebih kecil sama dengan MA. Yang ini baru kita boleh guna F sama dengan MA. Jadi bukan semua soalan memerlukan F sama dengan MA, kita perlu lihat dahulu sama ada soalan itu adalah melibatkan daya yang seimbang ataupun daya yang tidak seimbang. A balanced force or unbalanced force. Right. Contoh macam mana? Tips awal adalah macam cikgu terangkan tadi, perlu tahu dulu soalan tu daya seimbang ke tak seimbang. Okey, macam mana? Kalau soalan tu ada menanyakan berapakah pecutan, what is the acceleration, tu maksudnya tak seimbang lah tu, non-equilibrium. So kita akan menggunakan F bersamaan dengan MA. Tapi kalau ada jumpa perkataan at rest, stationary, uniform velocity, halaju mala, pegun, itu maksudnya daya seimbang. Okay, daya seimbang maksudnya jumlah daya kiri kanan atas bawah lepas tolak bakinya kosong. Right? Itu perbezaan yang cikgu terangkan tadi. So macam mana pula kita nak menjawab soalan daya? First, tengok dulu soalan ada tak sudut. Kalau ada sudut, kena buat step yang pertama adalah meleraikan daya. Resolution of force. Leraikan, cari fx, cari fy. Tu korang kena guna trigonometry. Sama ada sin atau cos. Okay, kita akan tengok contoh soalan. Kalau tak ada sudut, kita tengok pula ada lebih dari satu daya ke atau satu daya sahaja. So kalau ada satu daya sahaja, selalunya dia melibatkan F sama dengan MA. Directly, terus. Tapi kalau ada lebih daripada satu daya, kita kena lihat kepada keadaan objek itu. Sama ada soalan tu daya seimbang, objek pegun, objek bergerak laju seragam, okay, objek is at rest, stationary, or move with constant velocity, ataupun dia tak seimbang, ada pecutan. Okay, contohnya soalan seperti ini. Okay, first kita tengok dekat sini, dia ada tulis perkataan pecutan. Okay, pecutan. And then, bila dia ada tulis perkataan
pecutan. Okay. So, contohnya seperti soalan ini. So dekat sini ada 900 gram, 900 kilogram kereta bergerak memecut. Okey, sedang memecut, accelerating. Jadi di sini bila ada perkataan accelerating, so soalan ni adalah melibatkan daya yang tidak seimbang. So kita akan menggunakan F bersamaan dengan MA. Okey, lepas tu kita tengok tadi ada lebih daripada satu daya, ada 12,000 dan 10,000 ke kiri. Okey, so step dia untuk ni kita tanya dulu diri kita, ada tak sudut? Soalan yang kita nak jawab tadi, tak ada sudut. So kalau tak ada sudut, kita tengok pula ada lebih dari satu daya ke, ada satu daya sahaja. So ada lebih dari satu daya. So bila ada lebih satu daya, kita nak buat apa? Kita kena cari dia punya jumlah daya ataupun daya bersih. Kalau bahasa Melayunya, daya bersih, jumlah daya, daya paduan. Okay, kalau bahasa Inggeris, kita perlu mencari resultant force ataupun net force. So dekat sini kita tengok dia punya jumlah daya, ada dua daya kat situ, 12,000 ke kanan and 10,000 ke kiri. Jadi bila kita tolak, bakinya adalah 2,000. 2,000 ni merupakan daya bersih, net force, resultant force. So bila ada daya bersih, dia akan ada pecutan. So kita masukkan F sama dengan MA. So nilai daya bersih dia 2,000, M-nya 900 dan kita mencari A. So A adalah 2,000 bahagi dengan 900. Okay, 2,000 Newton bermaksud 2,000 kg ms negatif 2. Bahagi dengan 900 kg, boleh potong dan kita akan dapat pecutannya. So berapa pecutannya? 2,000 bahagi 900. 2.22222. So jawapan di sini A. Ada tak contoh soalan yang lain? Mestilah ada. So kita tengok pula contoh soalan berikutnya. Sekali lagi soalan daya, tapi kali ni dia ada sudut. So step pertama, kalau ada sudut, kita kena buat apa? Kita kena leraikan, resolve. So kita perlu mencari Fx. Cikgu buat secara ringkas. Daya yang ditarik adalah 50 Newton. Dan sudut di sini adalah 50 darjah. Kita perlu mencari daya dalam paksi X. Sebab apa? Bagasi tu ditarik sepanjang jalan ni. Maknanya jalan ni dikira dalam paksi X lah. So kita nak mencari Fx, korang kena guna trigonometri. Fx adalah adjacent, 50 adalah hypotenuse. So adjacent dengan hypotenuse, kita akan pakai cos 50 equals to adjacent over hypotenuse. So nilai Fx adalah 50 cos 50. Okay. Dan tekan kalkulator 50 cos 50. Jawapannya adalah 32.13 Newton. 32.14 Newton. Okey, sekiranya katakanlah dia minta berapakah pecutan bag bagasi tu, luggage tu ditarik. So kita perlu menggunakan Fx bersamaan dengan MA. Cuma kita tak tahu berapa jisim bagasi tu, sebab tu kita tidak boleh mencari pecutan. Alright. Ada tak contoh soalan lain? Macam mana pula kalau kertas 2? Kalau kertas 2, begini. Dalam kertas 2, biasanya dia akan melibatkan daya seimbang dan daya tak seimbang. Balance force and unbalanced force. Kita tengok sedikit contoh di sini. Diberi di sini, when the engine thrust is 5,000, the car move at constant speed. So kita kena tahu dan kita kena fahami yang bila ada jumpa perkataan laju seragam, kelajuan seragam, bermaksud tidak ada pecutan. Laju seragam tu maksudnya bergerak sama laju je, laju tak berubah. So tak ada perubahan laju, tak adalah pecutan. Pecutan ni laju bertambah. Okey, laju seragam maksudnya lajunya sama, tidak ada sebarang pecutan. So pecutannya sifar. So kalau pecutannya sifar, bermaksud jumlah daya dia, net force-nya, daya paduannya ataupun resultant force, nilainya adalah bersamaan dengan sifar. Sebab apa? Tidak ada pecutan. And selalunya kalau soalan SPM dia akan menggabungkan seimbang dan tak seimbang. Contohnya di sini. Okay.
So kalau engine tu 5,000, jadi resistive force dia, daya rintangan ke belakang pun mestilah 5,000. Kenapa nak kena sama? Sebab kalaulah 5,000 daya enjin ke depan, nak dapat kosong mestilah 5,000 juga ke belakang. Baru 5,000 ke kanan tolak 5,000 ke kiri dapat kosong. Okay, daya yang kosong bermaksud objek ni tidak ada pecutan. Okay, sebab objek tu ada jisim. Tapi tidak ada pecutan. And then contohnya di sini, dia gabung dengan soalan yang ada daya tak seimbang, unbalanced force. So dia kata engine increase to 9,000, calculate the acceleration, cari pecutan. So tadi 5,000 sekarang jadi 9,000. So 9,000 daya engine thrust, okay, tujahan engine tolak dengan rintangan tadi 5,000 bersamaan dengan MA. So M dekat sini, kereta tu tadi 1,000 kilogram. Okay, darab dengan A. Okay, 1,000 kilogram darab dengan A. So kita nak mencari A. A di sini ni 4,000 bahagi 1,000. So dapatlah pecutannya 4 ms. Unit jangan silap. Ms negative 2 untuk pecutan. Ms negative 1 velocity. Okay. So itulah dia yang perlu kita tahu bila melibatkan daya seimbang dan tidak seimbang. Okay, ada tak contoh daya seimbang? Ada, tapi selalunya tidak melibatkan pengiraan. Contohnya dalam paper 1 begini. Contohlah soalan tanya, which situation show the force are in equilibrium? Berada dalam seimbang. So seimbang tidak ada pecutan. So mana keadaan yang tidak ada pecutan? Okay. Car speeding, kereta meningkat kelajuan tu memecut. So ini ada pecutan. Bot bergerak dengan laju seragam. Laju seragam tidak ada pecutan. Okey. Kapal terbang berlepas. Kapal terbang kalau dia nak berlepas, dia kena makin laju, dia kena speed up, dia kena memecut. Yang ni ada pecutan. Okey. Cyclist slowing down his bicycle. Penunggang basikal memperlahankan basikal. So kalau memperlahankan basikal, laju dia berkurang. Walaupun laju dia berkurang, maksudnya dia ada nyah pecutan. Still ada nilai pecutan. Okey, nyah pecutan. So yang mana tidak ada pecutan? Jawapannya B. So untuk topik daya, apa yang perlu korang tahu? Untuk topik daya, bukanlah semua soalan kena jawab FMA. Kena tengok dulu situasi. Kalau seimbang, which is cari perkataan ni, at rest, stationary, uniform or constant velocity, bahasa Melayunya dalam keadaan rehat, dalam keadaan pegun, bergerak dengan laju mala, bergerak dalam hal laju seragam. Yang tu maksudnya jumlah dayanya adalah sifar. Okay, jumlah dayanya adalah sifar, iaitu kita panggil equilibrium, seimbang. So kalau nak menyelesaikan soalan untuk daya, okay, cikgu ulang balik tipsnya. Mula-mula tengok dulu sudut. Kalau ada sudut, leraikan dulu, resolve menggunakan cos ataupun sin. And then tengok pula lebih dari satu ataupun satu daya sahaja. Kalau lebih dari satu, bergantung kepada soalan. Kalau seimbang, gunakan jumlah F bersamaan kosong. Kalau tidak seimbang, gunakanlah F sama dengan MA. So itu sahaja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Kita prepare for SPM bersama. Bye-bye semua. Jumpa lagi.